Antara akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma'aba ta'aman qattu, baginda Nabi tak pernah mencela makanan. Langsung, qattu ni lafaz nak cerita langsung, tak ada dalam perangai Nabi mengaibkan makanan. Macam kita sebut, ini ishtaha akala wa illa taraka, kalau suka Nabi makan, kalau tidak Nabi tinggal. Yang ni memang susah lah untuk kita. Tambah-tambah hari tu kita sebutkan, kalau pergi rumah kenduri, kita tak bagi marks, tak bagi markah, kita tak boleh lena, kan? Lepas makan tu kira kena duduk ahli syura berbincang tentang bagaimana kualiti makanan yang dihidangkan pada hari ni. Satu orang kata okey lah, cuma dia punya dalca tu, dia kalau bubuh pelam bagus lah, pelam tak ada, dia tak rasa masam. Seorang dia kata ni pelam apa, dia punya ubi pun tak cukup masak, anda tak empuk betul. Dia itu pula nanti bubuh apa, dia pergi bubuh daging kedekut nak mampu, bola kambing ke apa sikit, barulah ada kita orang rasa. Seorang lagi pula dekat 10 chef duduk bincang, semua ni masuk dalam aba, mengumpat tentang makanan. Yang ni memang susah ke. Kita pergi kedai mana pun, keluar main nak tak kata kat kedai tu kira wali. Out lah. Bapak dia dulu okey, main kat depa ni semua dah habis dah. Tak jadi tuan-tuan. Silap saya pun masuk satu company. Tak jadi tak benda ni. Ini bukan akhlak Nabi. Merajuk ke apa sikit di rumah, kita ni kata orang perempuan kita, lah ni dah tak apa nak ambil berat, masak semua ni garam satu kapai. Makin tua makin dah tak apa nak siapa nak tengok kita dah lah ni. Nak kutuk pasal makanan. Ma'aba ta'aman. Akhlak Nabi, subhanallah tuan-tuan. Kalau kita tengoklah sikit sebanyak daripada apa yang kita bincang ni, kalau kita makan dengan cara makan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan akhlak Nabi terhadap makanan ni, kita akan menyatukan. Kita pergi mana orang suka. Kadang kita ni dah jadi bebanan kepada orang. Kita nak mai rumah menantu dah demam. Allah, ayah makan apa yang dia tak makan, dia yang mana tak boleh, yang tu tak boleh. Ada dia kalau duduk syarat dia, syarat nak duduk makan. Kita ada budaya, tak ada masalah, tapi kita jangan takallufkan orang. Tetapi ini tak masuk kepada bab ni tak masuk kepada orang yang nak memuliakan kita. Bab ni tak masuk kepada orang yang sangat-sangat nak meraihkan kita. Yang tu bab dhiyafah nanti masuk, bab tetamu. Tetamu tu orang yang nak jadikan kita sebagai tetamu ni sangat suka kalau kita bagi tahu apa yang kita suka makan. Itu tak masuk. Yang tu bab dhiyafah. Yang tu kita akan masuk bab tentang makan di rumah, menjadi tetamu di rumah orang. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala pernah tulis list apa yang dia suka kepada anak murid dia, kerana anak murid dia sangat rasa seronok bila dapat hidang makanan yang dia suka. Ini tak masuk dalam bab tu. Bab tak ada masalah. Kita pun berjadi kalau ayah kita nak main, menantu kita telefon tanya ayah nak makan apa, anak kita tanya ayah nak makan apa, itu tak masuk takalluf, tak masuk dalam membebankan. Tapi janganlah minta benda yang tak ada. Benda yang tak ada, kawan tu nak kena pergi sampai Kuala Kedah. Janganlah sampai bebankan lagu tu. Ini masuk dalam akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sukakan manisan, kita sebut dah tadi, dan madu. Bahkan ini telah disebut dalam mana-mana kitab tentang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kita sebut tadi, selagi ianya tidak datangkan mudarat, dan kita lihat perkara tersebut kepada kita, apa yang datangkan mudarat, maka dia tak masuk dalam perkara thayyibat, perkara yang baik kepada kita. Ada orang yang dia tak boleh minum susu lembu, maka tak payah dia bebankan, kerana Nabi minum susu dia nak minum. Ada orang allergic laktoksa kan, dia kena susu lembu, dia tipi tandas 3-4 kali. Tak perlulah bebankan dia. Nabi suka susu kambing, tetapi kerana tu kita tak payah bebankan, kerana susu kambing belanja bulanan kita jadi serabut. Kan? Nak pergi cari susu kambing ni pasal tak ada masalah. Kita tak suka susu kambing, nak buat lagu mana? Kita bau pun tak boleh, tapi lain ni dah ada yang dinyahkan bau kan, maka tak ada masalah. Tapi kalau kita kerana nak ikut Nabi, nak minum, Nabi minum susu kambing, kita nak minum susu kambing tu kerana nak minum apa yang Nabi minum, kerana mahabbah tu dapat pahala. Tapi jangan bawa kepada bebanan. Kita kata membawa kepada bebanan tu jauh daripada sunnah dah.
Nak minum makanan sunnah, tapi kita bebankan sampai mengganggu benda-benda yang fardu, belanja keluarga kita dan sebagainya, membebankan orang lain sebagainya. Itu dah tak sunnah. Kita kata akhlak Nabi. Kita pesan kepada ahli keluarga kita, nak susu kambing je, mereka cari satu Penang tak jumpa, katalah stok habis, lepas tu sebut pula jenama tu, bebankan. Ini kita dah sebut tentang takalluf. Ini membebankan. Ini dah jauh daripada akhlak sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap makanan. Baginda Nabi SAW makan daging unta. Tuan-tuan, daging ni, kenapa saya sebut perkara ni? Sebab ada orang yang mengkaitkan makan daging tak apa baik. Ya, ada makan daging, ada dari segi sains yang membuktikan, tapi dia adalah tetap baik. Pada siapa yang tak baik tu kita kena tengok. Ada setengah orang tak boleh makan lebih, itu cerita dia. Macam kita sebut, thayyibat ni berbeza kepada orang-orang tertentu, tapi Nabi makan. Baginda Nabi makan daging unta. Baginda Nabi makan daging kambing. Baginda Nabi makan daging biri-biri. Baginda Nabi pernah makan ayam. Baginda Nabi makan ayam. Baginda Nabi makan arnab. Arnab pun makan, tuan-tuan. Jadi siapa nak bela arnab, boleh bela arnab. Kan? Baru ni ada satu orang kata, Ustaz, saya punya pandangan lah, arnab ni tak berapa sesuai makan. Saya tanya pasal apa tak sesuai makan. Dia kata nampak macam bila arnab ni dah sembelih, dia dah keluar bulu, nampak macam baby tau Ustaz. Yang tu apa ada kaitan dengan ni? Dia pula bagi fatwa tak berapa sesuai nak makan. Pasal saya rasa macam saya tengok tu memang tak boleh pergi. Hang tak boleh makan, hang punya pasal lah. Kan ramai lagi nak makan. Jadi dia pula tang tu pergi keluar pula satu hal. Yang ni pun orang kita punya keadaan juga kadang-kadang PL kata orang Penang PL. Ayam, Nabi makan ayam, tuan-tuan. Jadi tak ada masalah. Ada orang kata ayam ni tak boleh makan lah, yang tu lah sebagainya. Tengoklah keadaan, Nabi makan. Ini dalam kitab Zadul Ma'ad, boleh tengok. Baik, banyak lagi makanan-makanan yang ada kita sebut sebahagian ni. Antara makanan yang dimakan oleh Nabi, Nabi makan makanan laut. Baginda Nabi pernah makan makanan laut. Nabi sukakan rutab, Nabi makan kurma, Nabi minum susu yang asli. Jadi Ustaz, kalau saya minum susu campur kurma tak masuk sunnah. Ingat tuan-tuan, minuman sunnah kita minum minuman yang Nabi minum dengan niat nak ikut Nabi, baru dapat pahala. Sekadar kita balun lagu tu tak ada apa, kerana nak mencontohi Nabi baru dapat pahala. Tapi kita sebut berulang-ulang kali, jangan bebankan, jangan membawa kepada bebanan. Nabi minum susu asli, kita minum susu ada sikit lah inovasi, masuk kurma, masuk apa benda sekalipun. Kalau dia adalah susu, maka dia tetap adalah sunnah dan harus. Baik, baginda Nabi sukakan tamar. Antara kebiasaan Nabi, Nabi makan roti dengan tamar. Roti bukan roti menggali. Roti macam roti tempayan tu kan. Orang Arab kalau kita tengok biasa mereka makan roti macam tu. Baik, kalau kita pun nak buat lagu tu makan, boleh tak? Tak ada masalah. Kerana nak mencontohi Nabi, mahabbah, cintakan Nabi, boleh tak? Boleh. Baik. Tapi kita ulang lagi sekali, jangan bebankan sampai suruh orang rumah kita duk buat tempayan dalam rumah kan, buat dekat 1000-2000 tempayan, kawan tu pula nak belajar pula macam mana nak tempek pula roti. Jangan sampai lagu tu. Ada banyak lagi sunnah yang kita boleh ikuti. Pergi kedai Pakistan, dia bagi satu bagai yang roti besar tu, itulah roti tempayan yang Nabi makan. Okey, baik. Baginda Nabi makan roti daripada barli, yang dibuat daripada barli. Baginda Nabi SAW makan roti dengan tamar. Ini antara Nabi, makanan yang Nabi suka. Kita boleh roti dengan tamar. Sekali-sekala nak buat, nak ikut tak apalah kan. Tapi roti yang tamar kira mujahadah juga lah kita. Kan kita kalau tak ada kuah, nasi biryani pun tak ada kuah dah pening. Nasi biryani memang tak ada kuah, tapi kalau tak ada kuah, kalau Penang tak banjir dia kira pening kan. Roti dengan tamar, ini antara kebiasaan Nabi bagi yang nak ittiba' lah kita ceritakan. Baik, baginda Nabi juga makan dengan roti dengan cuka. Yang ni kebiasaan makanan orang Arab. Roti dengan cuka. Cuka apa? Bukan cuka buatan tu. Cuka di zaman Nabi SAW, cuka daripada tamar, cuka kurma, cuka tin, buah tin kan, cuka kurma adalah kebiasaan Nabi. Tapi cuka ni dia tak boleh minum banyak. Orang Arab memang biasa makan roti itu, dia cicah cuka. Sehingga Nabi sebut keberkatan di rumah yang ada cuka ni. Tapi kita tak biasa, jangan kita bebankan. Perut kita pun tak mampu kalau kita tanggung lebih-lebih. Cuka ni kalau orang minum pun sebenarnya dia setengah sudu ya.
ataupun satu sudu kecil ya, dalam satu gelas ayam. Ada setengah orang dia balon pi lagu tu ya, bahaya tu. Untuk kesihatan dia sebagai apa ni, untuk kesihatan nak cuci perut dan sebagainya dia memang baik, tetapi makan dengan cara yang betul. Jangan kita makan cara yang salah, sebab dia boleh mengikis usus kita kalau silap air bulan. Jadi kalau kata sunnah kita balon tak ketahuan, kita kena tahu dengan cara yang betul. Orang Arab ini kebiasaan, dah menjadi kebiasaan mereka. Nabi makan kerana Nabi sebahagian daripada mereka, baginda Nabi makan dengan cicah apa nama dia, cicah cuka. Kita tak boleh pi, ada banyak lagi benda yang lain, tak payah kita bebankan diri kita. Tapi ini kita cerita tentang antara makanan kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi makan roti dengan daging. Yang ni boleh pi dengan kita. Nabi makan dengan roti dengan daging. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ringkasnya sifat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah akala ma tayassara. Nabi, antara akhlak Nabi ketika baginda Nabi makan adalah Nabi makan dengan apa yang mudah ya, apa yang ada. Ringkas daripada perbincangan kita tadi, apa yang kita sebut, kita bicara pada hari ini tentang akhlak makan Nabi. Ringkas dia, Nabi makan akala ma tayassara, apa saja yang mudah dapat, apa saja yang ada.